Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zarif Izam bin Zainuddin. Nama metrik saya ialah DB20134. Saya merupakan pelajar daripada Fakulti Teknikal dan Vocational Catering. Dan berikutnya merupakan rakan-rakan saya yang akan melakukan pembentangan bersama saya pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hamzi Wafi bin Mahmud. Nombor metrik DB2000146. Saya dari Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational Kimpalan Fabrikasi Logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Fikri bin Zulkifli, memegang metrik nombor DB2000135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farha Aina binti Muhammad Azian, memegang kad metrik DB2001111 dan saya merupakan pelajar daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational Catering dan saya merupakan penyampai yang keempat. Kami akan menceritakan beberapa topik dalam pembentangan ini. Bermula dengan perkembangan sosial dan emosi yang menceritakan tentang teori-teori perkembangan. Kemudian beralih pula kepada baka, iaitu genetik yang diwarisi sejak turun-temurun. Dan akhir sekali sudah tentu pertumbuhan dan perkembangan yang menceritakan tentang perbezaan, kepentingan serta implikasinya terhadap pendidikan. Pengenalan. Penting untuk memupuk guru untuk tahu tentang pendidikan pertumbuhan dan perkembangan pelajar kerana ia sangat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru dapat mengetahui teknik dan strategi yang berkesan untuk merancang aktiviti yang bakal dilakukan. Perkembangan sosial dan emosi dari Erikson dan Komberg. Erik Erikson menggunakan konsep perkembangan kendiri dalam teorinya, manakala Komberg pula menggunakan konsep perkembangan moral yang mempengaruhi baka, kesan persekitaran ke atas perkembangan, perubahan tingkah laku dan emosi seseorang. Pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran menjadi kepentingan dalam teori mereka. Teori perkembangan psikososial Erikson. Erikson telah membuat satu teori yang menyeluruh bagi perkembangan manusia. Konsep perkembangan kendiri yang dinyatakan beliau bahawa perkembangan manusia lebih cenderung kepada perkembangan identiti. Teori Erikson atau lebih dikenali sebagai teori perkembangan psikososial kerana beliau menggunakan 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, iaitu faktor kendiri, emosi dan sosial. Prinsip teori Erikson atau teori psikososial Erikson. Teori Erikson mempunyai 5 prinsip, iaitu keperluan asas pada setiap manusia adalah sama. Seterusnya, Erikson menyatakan perkembangan individu bergantung kepada tindak balas individu terhadap keperluan-keperluan asasnya. Selain itu, teori psikososial Erikson menyatakan setiap individu berkembang melalui tahap-tahap tertentu. Bagi setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan baik pada tahap seterusnya. Dan akhir sekali, prinsip teori Erikson adalah tidak dapat mengatasi konflik pada satu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya. Tahap perkembangan teori Erikson. Menurut teori perkembangan Erik Erikson, manusia mungkin mengalami perkembangan psikologi yang sihat dan dapat mengatasi kesukaran mengikut masa dan tahap perkembangan tertentu. Erik Erikson mengkaji 8 peringkat perkembangan emosi manusia. Akan ada tingkah laku positif dan negatif pada setiap tahap yang membawa penyelesaian psikologi kerana konflik emosi mereka. Tahap yang pertama adalah tahap kepercayaan anti-skeptikal yang berumur antara 0 hingga 18 bulan. Pada peringkat ini, bayi mula menjalin hubungan cinta dan kepercayaan dengan ibu bapanya atau perasaan tidak percaya. Sebagai contoh, ia dapat dilihat pada kebanyakan bayi baru lahir. Bayi akan merasa aman dan percaya kepada ibu bapa mereka, dan mereka dapat merasakan cinta yang dicurahkan sepenuh hati. Sebaliknya, jika bayi tidak melihat ibu bapanya atau orang asing yang berada di dekatnya, dia akan menangis. Tahap kedua adalah tahap autonomi dan keraguan yang berlaku kepada kanak-kanak
berumur antara 18 bulan hingga 3 tahun. Pada peringkat ini, anak-anak akan berusaha melakukan aktiviti fizikal secara bebas tanpa bantuan orang dewasa. Contohnya, kanak-kanak yang ingin mencuba makan, minum, buang air besar, memakai kasut dan lain-lain bersendirian. Anak-anak yang disokong untuk meneroka tingkah laku fizikal ini akan mempunyai keyakinan diri atau autonomi, sementara kanak-kanak yang tidak berpeluang meragui kemampuan mereka. Seterusnya, tahap ketiga adalah tahap perjuangan bersalah yang akan dialami oleh kanak-kanak berumur 3 hingga 6 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak akan terus berdikari dengan meneroka pertikaran dan kemahiran baru yang mereka sukai. Mereka suka mengemukakan soalan dengan kerap dan ingin menjelaskan setiap situasi yang berlaku. Sokongan yang diberikan akan mendorong inisiatif kanak-kanak. Pada masa yang sama, kanak-kanak yang tidak mempunyai peluang atau hukuman akan merasa bersalah dan tidak aman terhadap diri mereka sendiri. Seterusnya, tahap keempat adalah tahap agresif di mana kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun mempunyai harga diri yang rendah. Setiap kanak-kanak akan menghadapi tahap pembelajaran kemahiran baru atau risiko rendah diri jika mereka mendapati sesuatu yang telah gagal atau tidak kompeten. Contohnya dapat dilihat pada kanak-kanak yang memasuki dunia sekolah. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kedudukan terbaik di dalam kelas. Mereka sering bersaing dengan rakan dalam apa jua aktiviti yang mereka lakukan. Apabila kanak-kanak ini gagal mencapai matlamat yang diinginkan, mereka akan rasa rendah diri. Tahap perkembangan Erikson yang kelima adalah tahap identiti diri yang rendah, yang berlaku pada kanak-kanak telah memasuki usia remaja. Mereka bermula dan telah mencari identiti diri baik dari segi kepribadian, bidang kerjaya, persepsi gender, politik dan agama. Pada tahap ini, mereka bingung mengenai identiti diri yang mudah diikuti seterusnya, terutama yang dipengaruhi oleh persekitaran sosial mereka. Seterusnya, memasuki tahap ke-6, kerapatan lawan pengasingan. Orang biasa 20-an mulai menjalin hubungan erat, sama ada sebagai rakan atau kekasih. Orang ini mula memahami diri mereka sendiri. Pada tahap ke-6 ini, krisis utama adalah pembentukan keakraban melalui perkahwinan dan pembentukan kehidupan keluarga. Individu pada tahap ini dapat menjaga dan melindungi orang lain, seperti suami atau isteri dan anak-anak, tanpa kehilangan identiti diri. Mereka yang tidak dapat menjalin hubungan rapat akan merasa terasing dan tidak akan menjalin hubungan dengan orang lain. Baiklah, seterusnya tahap ke-7 adalah peringkat generativity lawan pemusatan kendiri yang akan dialami oleh orang berusia 20-an hingga 50-an. Generatif merujuk pada usaha seseorang untuk menyumbang kepada generasi akan datang. Sekiranya orang dewasa dapat menolong masyarakat dan negara, dia akan merasa puas. Di samping itu, mereka juga akan menjalani kehidupan dan karier keluarga yang baik. Kegagalan boleh menyebabkan kekecewaan yang rasa tidak puas hati dan mementingkan diri sendiri. Baiklah, seterusnya tahap ke-8 adalah tahap integriti dan kekecewaan yang berlaku pada individu berusia lebih dari 50 tahun. Individu yang telah mencapai tahap ini telah mengalami pelbagai pengalaman dan cabaran dalam hidupnya. Orang yang berjaya mengatasi semua krisis pembangunan akan membawa kepada status dan kemunduran pada tahun-tahun terakhir mereka. Teori perkembangan moral Kohlberg. Beliau mengatakan perkembangan itu bermula dengan kita belajar betul atau salah. Faktor yang mempengaruhi teori ini ialah keluarga, bangsa dan budaya. Serta teori ini juga ialah perluasan kajian dari Jean Piaget dan John Dewey. Teori ini boleh saya simpulkan sebagai belajar dari pengalaman, kerana kita perlu belajar dulu betul atau salah dan kemudian kita akan berkembang. Tahap perkembangan teori moral.
Tahap pertama, kepatuhan dan hukuman. Kanak-kanak akan mematuhi arahan ibu bapa mereka untuk mengelakkan diri dari didenda. Tahap kedua pula, ganjaran peribadi. Sebagai contoh, jika Ali mencubit Abu, Abu pasti mencubit Ali kembali kerana untuk kepuasan dan untuk berlaku adil. Tahap ketiga, perilaku baik. Kecenderungan untuk menolong orang dan menjadikannya budak baik, kerana gelaran budak baik ini lebih popular dalam rakan sebaya mereka, dan sejurus itu mereka juga suka menolong orang. Tahap keempat, sistem sosial dan peraturan. Pada tahap ini dapat dilihat penghormatan individu itu terhadap undang-undang lebih cenderung. Tahap kelima, kontrak sosial dan individu. Pada tahap inilah isu seperti hak individu, keadilan, persetujuan dan tanggungjawab bersama menjadi isu yang ditekankan. Dan yang terakhir, prinsip sejagat. Individu itu mula mendapat kesedaran diri dan meletakkan keadilan dan martabat manusia itu di kedudukan yang paling tinggi. Seterusnya saya ingin membentangkan tentang bakar ya, bakar. Okey, bakar, apakah bakar? Bakar boleh ditarifkan ataupun didefinisikan sebagai ciri-ciri yang diwarisi oleh nenek moyang dan ibu bapa yang diturunkan kepada kita. Namun begitu, ada juga beberapa pendapat lain yang mengikut tokoh-tokoh yang berlainan. Okey, tokoh yang pertama ialah Norman Elmun. Menurut beliau, bakar ini ialah yang diturunkan oleh ibu bapa melalui gen. Okay. Dan tokoh yang seterusnya ialah Ernest R. Hilgert. Okey, menurut beliau pula, bakar ini ialah ciri-ciri biologi yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anak melalui gen biologi. Okey. Dan tokoh yang ketiga ialah W. E. Vinekan. Okey, menurut beliau ialah definisi bakar ni boleh definisikan sebagai penentu struktur organ, arah perkembangan sistem biologis yang boleh memberi potensi kepada seseorang, individu tersebut ataupun anak-anak mereka. Okey, dan tokoh yang terakhir ialah Armand Schoenfeld. Okey, menurut beliau ialah bakar ni ialah menentukan persamaan antara ibu bapa dan anak-anak dalam kalangan ahli keluarga mereka, iaitu yang bersifat mungkin minat mereka, kebolehan mereka ataupun kawalan emosi daripada anak-anak mereka. Okey, seterusnya kebakaan. Okey, kebakaan ini ada dua, iaitu ciri-ciri dan faktor. Okey, untuk ciri yang pertama adalah bentuk fizikal, jenis darah dan penyakit. Okey, untuk bentuk fizikal ni, okay, kita boleh nampak. Okey, contohnya bentuk fizikal ni dia melalui mungkin pembesaran badan kita. Okey, kalau ibu bapa mereka tinggi dan anak-anak mereka pun juga ikut tinggi. Selain itu, warna kulit dan warna mata. Okey, contohnya warna kulit seperti yang kita tahu, yang berbangsa Melayu adalah sawo matang. Okey, dan bila keturunan dia tu China, okey, dan mungkin dia punya warna kulit putih, dan jika India mungkin agak sedikit hitam ataupun gelap. Okey, dan seterusnya jenis darah ya. Jenis darah juga mempengaruhi, iaitu jika ibu bapanya gabungan darah A dan O, mungkin anaknya juga akan ada yang darah A dan darah O. Seperti contoh, seperti ayah saya darah A dan ibu saya darah O, dan abang saya A dan saya O. Itu adalah satu contoh yang saya boleh bagilah. Okay, dan seterusnya penyakit. Okey ya, penyakit banyak yang kita tahu adalah satunya kecil manis, darah tinggi. Okey, apa yang saya pelajari, sebenarnya faktor ataupun ciri-ciri penyakit ni bukannya melalui bakar. Okey ya, ni seterusnya faktor ya. Okey, faktor ini juga terbagi daripada tiga, iaitu yang pertama ialah kromosom, genetik ataupun DNA dan persenyawaan. Okey, apakah okey ya, secara ringkasnya ya, ada yang tokoh cakap ialah bakar ni yang diturunkan melalui genetik. Okey ya, semasa proses persenyawaan antara ibu dan bapa, dia mempunyai 23 kromosom, iaitu ibu 23
kromosom ovum dan bapanya ialah 23 kromosom sperma. Dan secara matematiknya, bila gabungan dua kromosom ni, dia menjadi 46 kromosom ataupun 23 pasang kromosom. Okey, dan gabungan kromosom ini mengandungi gen-gen yang diwarisi kebakaran daripada ibu dan bapa. Disebabkan itulah yang ramai yang tokoh-tokoh yang bersependapat bahawa baka ini adalah definisikan sebagai satu gen yang digabungkan, dan daripada proses ini baka mempunyai pengaruh ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan seseorang individu itu ataupun anak-anak mereka. Okay. Kesan baka ke atas perkembangan anak-anak adalah sama dengan ibu bapa. Okey, ini saya boleh beri satu contoh bahawa jika ibu bapa tu adalah jenis seorang yang peramah, maka anak-anak mereka juga akan jadi peramah di luar. Jika ibu bapanya adalah yang pemalu, dan anak-anaknya pun akan ikut malu, akan jadi pemalu juga seperti sifat ibu bapanya, kerana di rumah mungkin layanan setiap keluarga adalah lain-lain. Layanan setiap ibu bapa kepada anak-anak adalah lain-lain, dan mungkin hal itu juga boleh menyebabkan anak mereka terikut-ikut perangai mereka. Baik, saya akan menyambung sebagai penyampai yang keempat dengan subtajuk yang berbunyi pertumbuhan dan perkembangan. Untuk permulaan seperti biasa, mari kita kenalan dan memerhati apakah perbezaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan boleh didefinisikan sebagai peralihan yang boleh dinilai, dihitung atau diukur dari satu peringkat ke peringkat yang berlaku pertambahan dari semasa ke semasa. Pertumbuhan berkait rapat dengan segala perubahan dari segi saiz badan, kuantiti, berat dan juga tinggi yang semestinya boleh dilihat dan diukur dengan tepat. Selain itu, pertumbuhan juga berkait dengan perubahan bentuk dan peranan setiap bahagian tubuh badan seseorang dalam proses ke arah yang lebih matang. Manakala perkembangan merujuk kepada sebarang perubahan watak, personaliti dan tingkah laku yang bersistem dan berstruktur. Segala pertukaran dalam perkembangan ini secara langsung membantu dalam membentuk seseorang individu itu mencapai kematangan. Oleh itu, secara ringkasnya, perkembangan berbeza dengan pertumbuhan di mana perkembangan adalah perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur secara tepat dan jelas. Slide seterusnya menceritakan tentang ciri-ciri pertumbuhan di mana yang pertama adalah struktur dan fungsi yang dirangsang. Kekuatan otot-otot pada seseorang mestilah dirangsang agar dapat digunakan sepenuhnya. Contohnya, otot pada kaki bayi seharusnya kuat untuk membolehkan bayi itu berdiri. Yang kedua adalah pertumbuhan berterusan di mana pertumbuhan yang bersifat berlanjutan, berterusan, berkuantiti atau dapat dilihat dan diukur dengan jelas. Yang ketiga pula pertumbuhan umum kepada khusus. Seperti contoh, seorang bayi akan belajar merangkak sebelum boleh berjalan. Yang keempat pula adalah melalui tahap perkembangan yang sama tetapi dengan keupayaan yang berbeza di mana terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Dan akhir sekali adalah pertumbuhan seseorang manusia adalah mengikut pola atau peringkat tertentu berasaskan proses kematangan sistem tubuh badan. Contohnya, bayi akan meniarap terlebih dahulu sebelum belajar merangkak. Selanjutnya, tidak lain dan tidak bukan adalah ciri-ciri untuk perkembangan pula. Ciri-ciri perkembangan yang pertama adalah proses berlanjutan sepanjang hidup. Contohnya, golongan veteran dialami kesukaran dalam memahami cara interaksi golongan muda dan perlu sentiasa mengikuti perkembangan terkini. Ciri yang kedua pula adalah proses perubahan yang mana berlaku kerana tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Contohnya, seorang kanak-kanak akan lebih bersedia untuk belajar berjalan apabila telah mahir berdiri serta mampu pikul berat badannya sendiri. Ciri perkembangan seterusnya pula adalah perubahan yang dialami tertumpu dari segi jasmani, emosi, mental dan sosial. Contohnya, kanak-kanak akan meluahkan perasaan gembira, belajar bertutur dan bergaul dengan kanak-kanak lain. Ciri lain dalam perkembangan seterusnya merupakan proses yang dipengaruhi baka dan persekitaran di mana baka menentukan had perkembangan
manakala persekitaran mendorong perkembangan mencapai tahap maksimum. Contohnya, kanak-kanak yang mempunyai bakat dalam melukis tanpa persekitaran yang memupuk bakatnya berkemungkinan tiada potensi menjadi pelukis satu hari nanti. Ciri yang kedua terakhir adalah perkembangan berlaku mengikut kemampuan seseorang individu secara berperingkat. Contohnya, seorang kanak-kanak boleh merangkak pada umur 1 tahun, berjalan pada umur 2 tahun dan bertutur pada umur 3 tahun. Dan akhir sekali, ada peranan yang dipelajari sedikit demi sedikit dan memakan masa yang agak lama. Contohnya, seorang individu dia mempelajari peranan jantina dari peringkat kanak-kanak sehingga dewasa. Sekarang, saya akan terangkan serba sedikit tentang perbezaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang anda dapat lihat jadual di sebelah ini, pertumbuhan dan perkembangan dia mempengaruhi aspek seperti jasmani, mental, sosial dan emosi. Untuk pertumbuhan seperti yang saya terangkan pada slide definisi, yang mana satu bentuk penilaian yang boleh dilakukan secara tepat. Dari aspek jasmani, ukuran boleh dilakukan untuk ketinggian, saiz badan dan bilangan gigi. Untuk aspek mental pula, seperti keupayaan berfikir akan banyak perkara termasuk perkara yang subjektif. Untuk aspek sosial pula, seperti interaksi antara jiran, rakan dan masyarakat yang bukan terdiri daripada ahli keluarga mereka sendiri. Dan akhir sekali iaitu dari aspek emosi seperti perasaan suka, sedih, marah, sayang dan takut. Untuk perkembangan pula dari aspek jasmani adalah seperti berkemahiran menggunakan anggota badan dengan sempurna seperti berjalan, berlari, melompat dan sebagainya. Seterusnya dari aspek mental pula adalah seperti berkemahiran mengaplikasi perkataan bahasa, angka, pemikiran, penaakulan, pencetusan idea serta ingatan yang lebih kuat. Dari aspek sosial pula adalah apabila muncul kesedaran disiplin dan mula menyedari perbezaan antara peranan jantina serta penyesuaian dengan rakan sebaya. Dan akhir sekali iaitu dari aspek emosi pula seperti mempunyai keupayaan mengawal dan memahami perasaan dia sendiri. Saya kira itu sahaja dahulu daripada saya dan sekarang saya akan serahkan slide kepada penyampai seterusnya. Dipersilakan saudara Ashraf. Okey, seterusnya ialah faktor persekitaran. Faktor persekitaran ini terbagi kepada iaitu faktor endogen dan keduanya ialah faktor exogen. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan faktor endogen? Okey, faktor endogen ni ialah faktor dalaman seorang individu itu. Okey, contoh untuk memudahkan memahami ialah faktor ketika ibu itu mengandung anaknya di dalam perutnya sehinggalah anaknya itu dilahirkan. Okey, apakah faktor yang boleh menyebabkan ini, dalaman ini? Okey, faktornya yang pertama ialah pemakanan. Apakah yang dimakan oleh ibunya? Okey, sebagai contoh macam seperti kata-kata orang lama dulu dia cakap kalau ibunya meminum soya ataupun susu, anaknya keluar akan jadi putih, jika makan kicap akan jadi hitam. Itu adalah satu pandangan orang dulu lah kan. Dan sebenarnya kesihatan ibu ketika dalam anaknya dalam kandungan dan emosi ibu ketika itu. Dan dalam slide ni ada dadah ya. Okey, dadah ni bukannya seperti gejala dadah yang kita tahu. Dadah ni contohnya ada suplemen yang diambil oleh ibunya ketika dalam kandungan. Contohnya suplemen untuk menyihatkan anaknya, suplemen untuk menyihatkan kandungan yang adalah ubat-ubat yang di farmasi yang boleh dapat. Okey, dan seterusnya umur ibu. Okey, seperti mana yang kita tahu okey, seterusnya ialah faktor estrogen. Okey, faktor estrogen ni adalah faktor luaran seorang individu itu. Okey, dia juga boleh dipengaruhi oleh pemakanan keluarga. Okey, pemakanan keluarga mungkin contohnya jika keluarga itu berkemampuan, mungkin faktor ekonomi pemakanan itu lebih tinggi daripada yang tidak berkemampuan. Okey, seterusnya ini tidak langsungnya kita dapat ditakdirkan sebagai okey, bila seorang individu itu sudah meningkat usianya, dia akan bergaul, dia akan bersekolah dan dia akan bergaul dengan rakan di sekolah. Dan secara tak langsungnya dia ada tempat tinggal dan mempunyai jiran. Okey, itu faktor-faktor ini melibatkan beliau membesar dengan persekitaran yang berbeza-beza mengikut tempat dan kawasan. Okey, dan juga mungkin faktor pembesaran itu menyebabkan dia ni punya pengalaman semasa dia membesar.
dan itu mungkin cara dia berinteraksi dengan orang-orang luar itu adalah berbeza. Mungkin ada yang orang yang tahu cara berinteraksi dengan dapat membezakan berinteraksi dengan orang yang lebih muda, sama umur dan juga yang lebih tua. So faktor ini adalah faktor luaran cara nak berinteraksi dengan individu di luar sana. Seterusnya ialah implikasi kesan bakar dan persekitaran kepada pendidikan. Yang pertama ialah mental. Apakah mental? Apakah yang boleh dikaitkan dengan mental? Yang pertama ialah mengatur dan menghasilkan objektif proses pembelajaran dan pembelajaran mengikut tahap murid. Seperti kita tahu, setiap murid tahap penerimaannya adalah berbeza-beza. Disebabkan itu, jika kita dapat dengan cara mudahnya di sekolah mempunyai kelas yang tahap yang berlainan, dan seterusnya mengaitkan alat bantuan mengajar dan pengetahuan murid. Kita sebagai pendidik kita perlulah menyediakan alat bantuan mengajar ini supaya sesuai dengan kaedah pembelajaran kita, supaya boleh menarik minat pelajar itu untuk mungkin memberi tumpuan sepenuhnya dalam kelas kita semasa kita mengajar. Yang ketiga adalah melakukan aktiviti yang mendatangkan kemajuan dan pengetahuan murid. Kita perlulah melakukan aktiviti supaya murid tu boleh menunjukkan kemajuan dan tahap pengetahuan beliau, dan beliau tidaklah hal ini guru itu perlulah melibatkan semua muridnya dalam aktiviti yang dilakukan supaya murid itu boleh menonjolkan dirinya dan boleh tambah ilmu pengetahuannya dan boleh meningkat kemajuan dirinya. Faktor seterusnya ialah fizikal. Fizikal, apakah yang boleh dilakukan? Antaranya adalah aktiviti yang melibatkan pergerakan sesuai dengan fizikal murid itu. Seperti kita tahu, yang seperti slogan yang kita dengar selama ni ialah badan cergas, otak cerdas. Dan dengan slogan ni terdapat jika banyak aktiviti fizikal yang dilakukan oleh murid tu, dan mungkin otaknya akan menjadi cerdas. Dan seterusnya aktiviti yang mendapat mencukil bakat murid. Seperti yang saya cakap tadi, kita perlulah mempelbagaikan aktiviti yang dapat mencukil dan mengasah bakat murid tu. Kadang ada murid yang mempunyai bakat, tapi dengan aktiviti yang terhad, beliau tidak dapat menonjolkan apa yang beliau boleh lakukan, apa bakat yang beliau ada. Dan seterusnya ialah memberi peluang pada murid untuk terlibat dalam apa-apa aktiviti. Ini sebagai seorang pendidik, kita perlulah memberi kepercayaan pada murid itu untuk melakukan aktiviti-aktiviti di bawah bimbingan kita. So dengan hal ini kita dapat murid itu dapat pengalaman beliau bila mengendalikan satu-satu aktiviti yang boleh digunakan pada masa hadapan. Seterusnya ialah emosi. Emosi adalah perbezaan, iaitu adil dan keyakinan diri. Apakah yang pertama? Perbezaan. Kita tidaklah perlu ada satu sikap murid ni adalah murid kegemaran, dan kita memberi apa pun kita akan tuju ke dia dulu, tuju ke murid itu dulu. Sebenarnya kita tidaklah boleh meletakkan kegemaran pelajar itu. Dan kita perlulah memberi satu perhatian kepada semua murid adalah secara adil, dan supaya murid lain boleh tidaklah rasa tergugat, macam tidak mahu, tidak bersemangat kerana gurunya tidak memberi layanan. Disebabkan itulah kita perlu memberi layanan yang adil kepada setiap semua murid. Dan seterusnya adalah keyakinan diri. Ini adalah kita perlulah meyakinkan setiap murid akan potensi beliau. So seperti tahu ialah murid ni mereka adalah satu mempunyai sikap yang terbuka, dan kita sebagai pendidik kan kita harus ada satu sikap keterbukaan itu
dan tidak membeza-bezakan personaliti serta tahap penerimaan murid-murid. Okey, so keyakinan diri ini adalah murid ini diletak kepada apa yang dibuat oleh guru. Jika guru itu tidak adil, mungkinlah keyakinan diri murid itu mungkin akan drop sikit. So disebabkan itulah kita perlu lebih layanan yang adil tanpa membezakan personaliti pelajar itu, supaya pelajar itu boleh naik keyakinan diri seorang pelajar itu. Okey, yang terakhir ialah sosial. Okey, sosial ni kita harus memberi sokongan dan dorongan kepada murid itu supaya mereka boleh berinteraksi antara satu sama lain, dan seterusnya ialah berkelakuan baik dan nilai murni. Okey, ini boleh ditakdirkan sebagai kita perlulah menyemai nilai murni dalam murid tersebut, dan sekaligus murid tu akan berkelakuan baik. So bila yang pertamanya kita mengajar murid itu untuk berinteraksi, dan dalam proses berinteraksi tu murid-murid dapat belajar. Okey, jika berinteraksi dengan orang yang lebih tua macam mana, yang lebih muda macam mana, dan sama umur macam mana, dan jika benda ini boleh diterapkan dalam murid-murid, bahawa mereka akan berkelakuan baik dan boleh menunjukkan nilai murni mereka ketika berinteraksi dan bersosial dengan orang. Untuk slide yang saya kira kedua terakhir ini, saya akan ceritakan serba sedikit tentang kepentingan untuk seseorang pendidik itu mengaplikasi psikologi pertumbuhan dan perkembangan dalam sistem pembelajaran dan pengajaran beliau. Yang pertama, dapat menyampaikan konsep pembelajaran dengan berfokus sambil menggunakan contoh sekeliling serta alat bantu pengajar yang berkesan. Yang kedua, merancang dan memilih apa-apa aktiviti yang boleh mendorong murid menonjolkan diri mereka selari dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga pula, menggalakkan murid bersosialisasi antara mereka sambil membantu mereka menyelesaikan masalah dalam aktiviti berkumpulan. Yang keempat, menggunakan pendekatan pendidik daripada menghukum dengan sentiasa menegur kesalahan yang dilakukan oleh murid. Dalam masa yang sama, berikan juga mereka kebebasan untuk berhujah. Dan yang terakhir, mereka aktiviti yang lebih mencabar dari semasa ke semasa yang akan merangsang pemikiran kreatif setiap murid-murid. Baik, cukup itu sahaja daripada saya, dan sekali lagi saya akan serahkan slide terakhir kepada saudara Ashraf di mana beliau akan membuat kesimpulan ke atas topik kami. Persilakan. Kesimpulan. Jelaslah pertumbuhan dan perkembangan memberi kesan terhadap pembelajaran dan pengajaran kerana ia akan menentukan aktiviti dan cara penyampaian guru. Proses pembelajaran juga berbeza mengikut umur. Setiap manusia akan melalui proses yang sama. Guru akan mencapai objektif dalam pengajaran beliau sekiranya aspek ini diambil berat untuk menekankan dan digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran.